الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم الحمد لله syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana memberi kita kewujudan daripada adum. Kita ni tak ada dalam bentuk ni lah, tak ada dalam bentuk, tak ada dalam suasana. Dalam hakikatnya dah ada lama dah yang tak ada ni bentuk, maka Allah Ta'ala jadikan kita ni ada bentuk, no? Sehingga kita dapat menikmati nikmat bentuk tu, dan diberi juga dengan nikmat rasa, diberi juga dengan nikmat pemikiran, diberi dengan nikmat-nikmat besar dalam kehidupan zahirnya dan batinnya. Kita penuh dengan nikmat Allah, penuh dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai hamba hendaknya kita tak terlepas pandang nikmat-nikmat ni, no? Jadi yang paling besar ni adalah nikmat Allah Ta'ala melihat kita untuk kita dan dizahirkan sehingga kita ada hari ini. Bulan nikmat yang paling besar iaitu diri kita sendiri. Moga senantiasa kita berada dalam keadaan mengingati Allah, insya-Allah. Baik, hari ini muka surat berapa? Muka surat 19, syarah nombor 2. Syarah nombor 2. Baik, syarah yang kedua. Kata pengarang kitab, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kata dia, kita ikutilah dengan ikhlas jalan yang telah ditempuh oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah mengubah jalan itu. Apa dia jalan Nabi? No, ma'rifatullah. Jangan ubah jalan mengenal Tuhan ni. Nabi dah bawa jalan kenal Tuhan, merasai akan kewujudan dia, mengetahui akan kewujudan dia. Jangan diubah-ubah dah jalan ni. Sungguh itulah jalan yang paling benar dalam kehidupan kita di dunia ni. Siapa ubah, pastinya dia tak tempuh lagi jalan-jalan sebegitu lurus dan benar, iaitu jalan mengenal Allah Ta'ala, jalan mengetahui akan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Dan kata dia, patuhilah kepada Allah dan Rasulnya. Patuh ke Allah dan Rasul, iaitu menjaga diri supaya tak dicemari oleh sesuatu yang boleh menghijabkan antara kita dengan Tuhan, no? Jangan ada sesuatu yang boleh menjadi hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sekali-kali menderhaka, kufur, engkar pada Tuhan. Atas kejadian kita ni kita engkar. Kita dah mula lupa diri. Kita mula nak jadi hebat. Pertama. Kedua, engkar daripada mengaku akan ketuhanan Allah dalam semua perkara. Kita masih ada yang lain lagi untuk kita pandang, masih ada yang lain lagi untuk kita kenal. Maka tu nama dia kufur.
dan kita juga kufur kepada nikmat-nikmat Tuhan yang Allah Ta'ala bagi dalam hidup kita. Dan jangan menderhaka, bertauhidlah kepada Allah. Kita esakan dia. Maksudnya, kita dah tak mengaku adanya yang lain dalam hidup kita, dalam apa yang kita ketahui, dalam apa yang kita sedari, dalam apa yang kita lakukan. Kita mengesakan Allah Ta'ala dengan keesaan zat dia, dengan keesaan sifat dia, iaitu tak ada campur tangan, dan keesaan perbuatan-perbuatan dia. Dia saja yang memperkenalkan diri. Keesaan. Dan keesaan atas nama-nama dia. Maka jadilah orang yang senantiasa mengesakan Allah dalam semua keadaan hidup. Sama ada susah atau senang, sama ada dalam sakit atau sihat, sama ada dalam derita atau bahagia, kita tetap mentauhidkan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan menyekutukan dia. Jangan sekutukan dia dengan benda. Jangan sekutukan dia dengan alam. Jangan sekutukan dia dengan kepandaian. Jangan sekutukan dia dengan kekuatan. Selain daripada dia jangan ada. Dan yang paling besar, jangan sekutukan dia dengan diri sendiri. No. Kemudian dia kata, Allah itu maha suci dan tidak sekali-kali memiliki sifat yang cela. Melemahkan Tuhan itu bermakna mencela dia. Dia sangat suci dan tidak boleh dicela. Dia sangat suci daripada semua perkara. Maka jangan meremeh-remehkan Tuhan dengan akal. Jangan meremeh-remehkan Tuhan dengan fikiran. Jangan meremeh-remehkan Tuhan dengan ibadat dan sebagainya. Sebab dia adalah suci daripada segala sesuatu yang lemah. Maka letaklah dia pada keadaan yang suci itu kekal selamanya bagi diri dia. Okey. Tak faham juga ni, bagi kayu ni. Ni kena faham. Okey. Kemudian dia kata, dan kekurangan. Janganlah syak wasangka tentang kebenaran Allah. Jangan kita duk bersangka-sangka tentang benarnya Tuhan tu. Bahawasanya dia sangat benar dan tidak boleh ada yang menjadikan dia seperti dia ni adalah bersifat bohong atau penipu. Okey. Dan dia kata, Allah itu maha suci dan sekali-kali tidak sekali-kali mempunyai sifat-sifat yang cela dan kekurangan. Janganlah syak wasangka tentang kebenaran Allah, bahawa dia Tuhan, bahawa tidak ada yang lain melainkan dia. Takutnya bila dia menerbitkan sesuatu yang akal tidak mampu nak compute, kita mulalah nak menjadikan Tuhan itu seperti yang akal sangka. Ini berat ni. Kan? Maka kita mulalah nak mendoakan Tuhan dengan akal. Maka mohon supaya kita dijauh daripada bersangka-sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian jangan syak wasangka tentang kebenaran Allah. Bersabarlah dan berpegang teguhlah kepadanya. Sebab kita hamba tak mungkin selalu dia bagi yang elok. Kadang-kadang dia bagi yang berat-berat dalam hidup. Maka cara mengatasinya adalah pil sabar. No, kena ada kesabaran. Telah pil sabar tu 2-3 botol, kok kita boleh jadi orang yang sabirin. Ada siapa nak tanya apa? Tanya kah? Okey Ustaz. Tadi Syekh ni ada habaq pasal bertauhidlah kepada Allah dan jangan menyekutuinya. Maka ayat ni Ustaz merujuk kepada sedangkan Allah tu tak ada setara pun dengan dia. Jadi macam mana nak bagi faham tu Ustaz?
Pasal kita suka sangka Tuhan kita jadi macam Tuhan Yahudi. Tuhan kita ni suka jadi macam Tuhan Nasrani. Tuhan kita ni suka jadi macam Tuhan Majusi. Duduk di depan. Dia di depan telah melemahkan ketauhidan Tuhan. Sebab depan tu bukan Tuhan. Tu dia abang tu. Dia tahu dah dia bukan ada siapa yang bersekutu. Tapi kita suka meletak. Sebab kita duduk atas sangka. Sangka menyembah. Bila sangka menyembah takkan nak gostan kat belakang. Tentu menyembah di depan. Maka di mana dia nak letak Tuhan kalau dia menyembah? Tang mana dia nak letak Tuhan dia kalau dia sembah? Kalau dia sembah, sebab tu dia kena habaq betul-betul. Dia suci. Tidak boleh disembah. Tu dia habaq tu. Dia suci daripada segala sesuatu. Kalau kita duk faham Tuhan itu menyembah, kita telah meletakkan dia tempat. Maka tentulah akal kata sembah tu duduk di depan. Sembah takkan duduk di belakang. Dia depan, maka dia telah melemahkan Tuhan. Depan Tuhan buat, Tuhan duduk dengan apa hak dia buat. Feel. Yang tu lah. Baik. Sekejap. Okey, boleh. Tuan-tuan kalau tak faham, tanya, jangan sengap. Sengap lagi kena sentai teruk. Lepas tu duk mengaji dengan syaitan. Sengap. Kalau tak ada, pasal tak ada, nak faham lah kot. Waalaikumsalam. Ya, Pak, ya, Fazarul. Ya. Ya, Ustaz, silakan. Tadi Ustaz bagi tahu habaq tadi kata jangan meremeh-remehkan Allah dengan ibadat, amalan dengan segala-galanya lah. Saya dah bukan soalan lah. Jadi ni saya nak share yang terjadi kat saya baru ni hari Jumaat. Saya terfikir lah, selama ni kalau kata saya solat ke, saya duk kira lah kalau solat dekat masjid banyak-banyak sekian pahala. Solat seorang macam ni, solat tahajud macam ni. Jadi bila Ustaz share kan, kita ni manusia bernafas sehari lebih kurang dalam 40,000 kali. Bila saya bandingkan nikmat Allah bagi untuk bernafas saja, tak termasuk dengan nikmat pendengaran, mata, semua sekali. Nafas saja. Kalau saya nak bayar dengan hutang saya, kalau Allah panjangkan umur saya 500 tahun pun, 500 tahun ibadat tu hanya mampu melunaskan 22 hari hayat saya atas dunia ni, Ustaz. Saya rasa ya Allah memang rapla jingga saya ni, Ustaz. Okey. Mai saya abang Fazrul. Macam ni. Tu Nabi cerita tentang pahala, tentang dosa, dapat buat tu ganjaran macam ni, dapat tu ni. Sebab apa? Sebab kita macam budak-budak. Kita perlu upah, kita tak buat. Kita seperti budak. Bila budak nak kena bagi, bila tak bagi tak mau buat. Jadi dia bagilah. Tetapi kena ingat, bila dia bagi, dia akan tuntut kat kita atas ikhlas. Dia tuntut kita atas khusyuk dan sebagainya. Kita akan dapati kita tak boleh buat semua tu. Tetapi kalau kita nak buat kerana kita nak tuntut pahala, silakan, tak ada masalah. Cuma sama macam si budak ayu tu lah. Abang Sudin, 20 sen. Macam mana dia? Macam tu lah. Boleh. Sila. Sila Ustaz. Masih Ustaz, masih. Yang nak habaq lah, saya duduk terfikir. Kata, 500 pun kalau Allah bagi hayat saya 522 hari saja yang saya mampu lunaskan. Jangka hayat saya untuk bersamaan dengan solat saja. Itu tak termasuk lagi Allah bagi nikmat lain. Pendengaran, kaki, kudrat, iradat, segala mak nenek. Saya tak tahu nak bayar macam mana, Ustaz. Fazrul, kalau tengok tu banyak sangat. Ambil bulu hidung selai, cuba pergi buat sendiri. Memang tak dapat, Ustaz. Kalau begitu semayang 500 tahun pun tak boleh bayar bulu hidung selai. Sebab tu bila ada kata nak pergi Jumaat, kerana pahala 27 kali ganda, kena nak pergi jemaat, nak pergi semayang jemaah kerana ada pahala banyak, silakan, tak ada masalah. Tapi Tuhan bukan majikan, Tuhan bukan welfare.
Tuhan bukan tempat nak bagi upah. Tuhan adalah perkara yang paling utama dalam hidup. Tuhan adalah kekasih. Tuhan adalah kecintaan. Allah Ta'ala tu kesayangan, kecintaan, kekasih. Bolehkah kita nak pergi kat dia dengan kita bertukar-tukar dagangan ibadat dengan pahala terhadap Tuhan yang jadi kekasih ni? Bolehkah? Patutkah? Layakkah? Tak layak. Memang tak layak Ustaz. Padahal pahala dengan dosa pada pandangan saya lah menjadi hijab jugalah. Betul ya? Dan sebenarnya kalau Tuhan tak mau ampun dosa kita, cukup dah. Pahala kita tak boleh bayar. Muflis. Betul Ustaz, betul. Ustaz tak nampak gambar Ustaz. Tak nampak video. Oh, sorry. Lupa nak tekan. Nyorok nampak. Okey Ustaz. Cerita sikit Ustaz. Cerita Tauhid tu kan. Ayat saya minat betul ayat ni Ustaz. Okey. Kita ni ada yang diadakan oleh yang ada hakiki. Apa beza dia Ustaz? Beza dia kita tak diadakan. Kalau kita diadakan, tak boleh Tuhan dia tak ada ketauhidan. Dia tauhid diri dia saja. Diri dia saja nak mengadakan siapa? Dia tak mengadakan siapa? Dia zahirkan diri dia. Kalau dia menzahirkan yang lain, dia tak bolehlah mentauhidkan diri dia sebagai Esa, dia terasing. Oleh kerana dia tak pernah menzahirkan, dia tak pernah mencipta, dia menzahirkan pada ilmu, pada kepahaman akal yang biasa. Dia kena sebut mencipta. Akal susah nak compute. Akal biasa dia tak boleh compute. Dia kena kata cipta sebab dia pun cipta. Dia tak tahu hak dia cipta tu bukan main dari lain, terbit dari dia aja. Tapi kalau kita bolehlah kita kata cipta sebab kita terasing. Cawan dengan kita terasing. Cawan tak duduk sekali dengan kita. Kita buat cawan, kita tinggal. Tuhan, dia tak sebab dia buat, dia berserta. Mana dia tinggal? Dia tinggal, kalau dia tinggal kita nak jadi orang tak boleh, nak mati tak boleh. But okey. Ya. Teruskan Ustaz. Okey, sambung lagi. Dia kata, okey. Bersabarlah dan berpegang teguh kepada dia. Jangan lari itu, la ilaha illallah tu jangan hilang. Pegang sungguh-sungguh dengan faham betul-betul. Dengan cara fikir, dengan cara renung, dengan cara kaji, dengan cara tinjau. Buat betul-betul. Maka kita akan jadi orang yang berpegang teguh sungguh dengan dia. Dengan kita menidakkan akan sesuatu yang lain. Daripada faham kita, kita menidakkan. Kita menidakkan adanya yang lain kalau bukan itu daripada Allah. Kita menidakkan yang lain daripada ada, kalau ada juga adalah daripada Allah. Kalau bukan daripada zat dia, adalah dari sifat. Kalau bukan daripada sifat dia, dari bekas-bekas perbuatan. Kalau bukan daripada bekas perbuatan dia, daripada nama-nama dia. Namun kita faham, tak akan bercerai tiga-tiga tu dengan zat tu. Cuma satu saja perenggan kita. Kita bukan Allah. Tu perenggan kita. Kita kena jaga. Dekat macam mana pun, rapat lagu mana pun, kita bukan Tuhan. Kita kena faham sungguh-sungguhan tu. Jangan main-main yang tu. Takut saya lagi jadi Firaun. Kemudian dia kata, bermohonlah kepadanya dan tunggu dengan sabar. Minta sabarlah. Pasal apa? Cerita tu indah. Tak mungkin cerita indah. Ni pendek. Cerita dia mesti panjang. Sebab cerita tu cerita cantik. Karangan cerita yang sangat cantik. No? Cerita tajuk dia, Akulah Dia. No? Tajuk cerita hak Tuhan buat ni, Akulah Dia. No? Dah tak faham, saya bagilah tajuk. Okey.
Kemudian dia kata, dan bersatu padulah dalam mentaati Allah. Bersatu padu. Bersatu padu tu bukanlah kita sama kita ni. Akal, hati, jiwa, roh, burhaniah, fuad, qalbu. Bersatu semua tu. Jangan ada yang nak lawan. Nafsu, bersatu semua. Bagi mengiyakan Allah itu Tuhan. Bila yang tu semua bersatu, baru yang luar ni jadi jamak sungguh. Dia berimpun. Yang dalam kita pun tak bersatu nak jamak di luar sana. Harap sembahyang jemaat dia. Lepas tu bukan pernah bersatu pun. Berterabuk. Kemudian dia kata, bersatu padulah dalam mentaati Allah dan jangan berpecah belah. Wala tafarraqu. Jangan kamu berpecah. Sebab daripada yang satu. Kalau pecah lagi hilang kekuatan tu. Sebab dia main dari yang satu. Macam mana nak bagi kita ni tak berpecah belah? Senang saja. Kita suka bagi jadi complicated. Benar senang je. Senang. Macam mana Ustaz? Ustaz tak apalah. Mana tak apa. Saya belajar dulu. Senangnya dia melihat orang tanpa nampak orang tu. Nampak diri kita. Kalau kita melihat seseorang, kita melihat diri kita, takkan kita nak buat dajal kat dia. Betul. Kalau kita buat juga tak elok dekat dia, kita buat kat siapa sebenarnya? Kat diri kita. Buat kat diri kita sendirilah. Sebab tu melihat orang lain dengan kita melihat diri kita di situ. Kalau ada benci, kalau kita benci kat dia, benci tu kita punya. Kalau kita sayang kat dia, sayang tu kita punya. Semua yang kita hantar pergi kat dia akan balik kat kita. Kemudian dia kata, cintalah antara satu dengan yang lain dan jangan berdengki-dengkian. Cinta. Nak cinta macam mana? Kalau nampak orang, bagilah nampak diri kita. Kita nampak diri kita, kita mesti boleh cintanya pelan-pelan mengasihi dia. Sebab kita tahu, kalau dia suka, kita pun suka. Kalau dia geram, kita pun geram. Kalau dia naik angin, kita pun naik angin juga. Maka kalau kita tak ada dengki-dengki itu, tak ada lah geram. Tak ada lah bebai. Tak ada naik angin pasal kita tengok diri kita di situ. Baik. Dapat apa soalan? Saya mengayak, dapat ayak. Apa ya? Enjin panas. Sila. Okey Ustaz, soalan. Ya, silakan. Bagaimana nak bersangka baik pada perkara yang kita anggap ia sebagai negatif, Ustaz? Cuba tengok terbit negatif tu terbit daripada mana? Terbit daripada mengetahui yang baik. Baru kita kenal negatif tu. Terbit daripada positif yang ada pada diri kita. Kalau kita tengok busuk, kerana kita mengetahui wangi yang ada, wangi yang tu kita ketahui. Maka kita tengok busuk tu, kita boleh membezakan. Kita boleh mengetahui, kita boleh mengasingkan. Apa mana baiknya? Kita boleh menjadikan diri kita waspada. Bukan kita membenci. Dia satu benda yang boleh mewujudkan kewaspadaan dalam hidup. Hanya dengan buruk tu saja, kita lebih berwaspada dalam hidup. Maka, apa kita buat? Sebab kita tahu, nilai buruk tu adalah nak menyatakan nilai elok. Macam mana kita nak berbaik sangka? Berdoa lah. Kan kita ada kemampuan untuk berdoa. Kalau tidak, ada nilai kasih. Kalau tak ada nilai doa.
Walaupun Tuhan tak bagi lagi apa kita nak, kita telah menjadi lapang dengan doa tu. Okey, maknanya Ustaz, dalam macam Ustaz selalu habaq lah, kalau kita rasa lapar tu, dia automatik kita akan pergi cari makanan. Dalam hal ni Ustaz, dia atur dah tu cantik. Betul ke Ustaz macam tu? Sangat-sangat cantik. Maknanya masa kita buat tu, kita kata drive tu daripada mana sebenarnya Ustaz? Janali. Okey, contoh kita macam tadilah bagi contoh lapar kan. Maka tindakan kita tu kita akan pergi cari makanan, kita akan bekerja. Jadi nak nampakkan drive kita tu macam mana Ustaz? Apa yang mendorong tu sebenarnya Ustaz? Sebenarnya kasih Tuhan yang wujud sehingga lapang tu ada. Sebab diri kita dah lengkap, kita akan ada gerak kerja, kita akan ada gerak dan diam dalam usaha nak menangani semua keadaan-keadaan yang boleh menjadikan kita rasa kita down. Maka yang nampak di situ kasih sayang Tuhan. Kalau dia tak letak dekat kita rasa lapar, kehendak kita tak berjalan. Kederat kita tak berjalan. Fikir kita pun tak ada. Maka dia nak wujudkan suasana seorang manusia yang ada kelebihan daripada makhluk-makhluk lain, ada usaha, ada ikhtiar, ada pencarian dan bermacam-macam benda baik manusia ni, maka Tuhan letak atas cinta tu, berlakulah iradat manusia tu. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz, nak tanya, ni Syam ni. Syam. Syam. Ya, silakan. Tadi Ustaz kata up segalanya Tuhan kan. Kita bersaksi tiada Tuhan. Tapi saya still confused macam mana kita nak asingkan kita dengan dia. Maksudnya perbuatan baik dan buruk tu macam mana kita nak asingkan antara kita, itu adalah perbuatan kita ke ataupun itu adalah ketentuan dia. Kita cari rezeki ke ataupun benda baik ataupun benda buruk kita. Contoh kita nampak orang mencuri, kita nak tegur, macam nak tegur dia, adakah itu yang ditentukan oleh Allah untuk dia ataupun macam mana? Saya tak dapat nak sepadankan tu. Saya kata bersatu tapi tak sekutu tu kan. Tapi saya tak dapat. Macam mana Ustaz? Tu lah. Terima kasih Ustaz. Okay. Nanti Zat nak abang bagi faham. Syam. Ustaz. Lah ni Syam tahu tak Tuhan tu macam mana? Tak tahu Ustaz. Lah ni Syam duduk hidup dengan siapa ni? Dengan Allah. Tadi kata tak tahu, lepas tu kata dengan Allah. Betul-betul lah. Tahu kan tak tahu ni. Yang saya faham, kalau minta maaf Ustaz, saya ni lemah sangat, saya tak tahu apa-apa ni. Tapi yang saya faham semua apa yang berlaku tu atas ketentuan dia. Baik ke buruk ke syurga ke neraka tu, semua ketentuan dia, kita hanya menyaksikan sahaja. Salah. Tak betul macam tu. Okey. Tuhan bagi tangan ketentuan siapa? Ketentuan Allah. Ciptaan siapa? Allah. Tapi siapa yang memiliki tangan ni? Saya. Siapa yang menggunakan nikmat tangan ni? Saya. Lepas tu siapa yang punya akal? Saya. Siapa yang meletakkan kemampuan akal?
Saya yang berfikir. Siapa yang meletakkan akal itu, menjadikan akal itu, meletakkan kemampuan dia nak berfikir, siapa letak? Allah bagi. Apa sifat akal? Berfikir. Apa sifat akal? Berfikir lah. Mengetahui, bukan fikir, dia mengetahui. Milik siapa yang mengetahui itu? Ni Allah. Milik Allah. Siapa yang merasai nikmat mengetahui itu? Saya Ustaz. Dan apa yang diketahui? Apa yang diberi tahu lah. Apa yang diketahui? Diberitahu apa? Apa yang telah diberitahu? Baik dan buruk. Baik dan buruk. Baik dan buruk. Baik dan buruk tu tahu tak apa dia? Tahu kan? Tahu. Apa dia baik daripada buruk tahu lah kan? Tahu Ustaz. Siapa yang telah memberi baik buruk tu siapa yang bagi? Allah. Tapi yang diberi untuk mengetahui siapa? Saya. Kalau tu siapa nak tentu baik dan buruk? Saya Ustaz. Habis tu pasal Tuhan pula. Syam sendiri yang tentu baik dan buruk. Syam dah tahu. Tapi kenapa, adakah tu macam bercanggah dengan la ilaha illallah tu? Maksudnya segala tu. Allah nak melihat kepada keseluruhan wujud. Kalau betul la ilaha illallah tak ada lain melainkan Allah, itu Syam Allah Ta'ala kan? Lepas tu saya tanya Ustaz, saya tak tahu sepadan dia. Saya kan mengatakan saya Tuhan. Syam sekarang ni adalah daripada Tuhan. Syam sekarang ni daripada kenyataan Tuhan. Tuhan yang tak ada sifat, Tuhan yang tak ada bentuk, Tuhan yang tak ada suasana, Tuhan yang tak ada keadaan. Yang menyatakan diri tak ada bentuk, tak ada suasana, tak ada keadaan kepada diri Syam. Walaupun asing tapi Syam tak boleh terpisah dengan dia. Sebab diri Syam diri yang dizahirkan. Tetapi ketentuan semua ditentukan melalui pemikiran Syam. Melalui perasaan yang ditentukan dah apa yang ada dalam kehidupan. Saya tanya tadi, apa yang ada dalam kehidupan? Baik dan buruk, Syam dah mengetahui. Adakah Tuhan menentukan? Adakah Tuhan menentukan Syam jadi orang Islam? Ya. Kalau begitu takkan Tuhan menentukan manusia yang tak suka jadi tak Islam, dia tentukan dia jadikan manusia tu masuk neraka. Dia buat begitu ke dekat orang? Ustaz. Maksudnya Ustaz, yang kalau saya salah Ustaz betulkan lagi. Maksudnya apa yang kita fikir, yang kita pilih itulah kita dapat kontrol. Hanya kita yang dapat kontrol. Esok orang Yahudi kata, pasal apa nak bawa kami dalam neraka? Hang tentu kami jadi orang kafir. Hang tentu kami sembah benda lain. Datang nak bawa kami dalam neraka. Hang yang tentu. Zalim Tuhan kata pasal apa pula? Aku tuntut dekat hang waktu akal hang sempurna. Aku tak tuntut sebelum akal sempurna. Pasal apa hang kata aku saja boh dalam neraka pula? Baik Ustaz, faham. Cuma kalau macam tu Ustaz, Ustaz lah. Cuma kalau macam tu, kenapa dalam Al-Quran Allah kata Allah yang menutup hati dan mata mereka, atau Allah mengatakan mereka masuk neraka? Bila dah dia pilih, dia yang nak ambil dan menjadi sesat. Setelah datangnya Rasul, setelah datangnya kitab, pilih nak sesat. Aku tutuplah hati hang sebab hang pilih nak sesat. Dia hukum orang ni selepas umur akil balik ke sebelum? Sebelum. Selepas. Selepas akil balik, bukan sebelum.
Minta maaf Ustaz, saya kat kedai makan ni dengan anak-anak. Dia jadi tak apa Ustaz. Makan tu, makan. Buat anak mengaji, anak makan, anak mengaji. Berhentilah makan tu, mengaji. Ustaz, satu lagi Ustaz. Tapi kalau baca dalam Al-Quran, ada nama-nama yang dikatakan masuk neraka Ustaz kan? Nama apa? Macam Abu Lahab kan? Okey. Okey. Abu Lahab maksudnya sebelum dia meninggal pun Allah dah mengatakan dia masuk neraka, sedangkan dia masih boleh lagi berbuat baik. Maksudnya Allah dah meletakkan neraka sebelum dia meninggal. Silap kot. Tuhan kata, aku datangkan kepada kamu Rasul. Rasul main duduk dengan Abu Lahab, duduk dalam peluk dia kot. Dia yang reject kot. Dia reject tu lah Tuhan buh dalam neraka. Bukan Tuhan nak buh terus, melainkan dia main Rasul kat dia dulu. Sebab Rasul main kat dia. Quran main kat dia. Sebab ayah saya pernah sembang. Kisah dialog antara Nabi, saya tak ingat Nabi apa, dengan Nabi Adam. Dia macam marah Nabi Adam, kenapa Nabi Adam makan buah tu sedangkan dia dah dekat dalam syurga. Tapi Nabi Adam jawab, kitab tu dijadikan dulu sebelum dia dan kitab tu mengatakan dia dah makan buah tu. Dia akan makan buah tu. Kenapa nak salahkan dia? Itu lah. Okey, kalau Nabi Adam kata lagu tu, dengar. Kalau Nabi Adam kata lagu tu, ketika Tuhan kata dekat dia, jangan dekati pohon tu dia dekat. Dekat juga pohon tu Tuhan dah habaq. Masalah Tuhan. Tapi Ustaz, bukankah kalam Allah tu lebih dulu dijadikan daripada Adam? Betul, tak salah. Kalam Tuhan tu dijadikan dulu, tapi Adam disempurnakan dengan kalam dia tu. Faham tak? Faham tak tu? Faham tak kata Adam berada dalam kalam dia tu? Faham tak? Tak faham Ustaz. Di mana? Hang kena mengaji basic. Hang jangan main mengaji tang ni, salah. Kalau hang duk mengaji tang ni, hang tetap salah Syam. Oh, baik. Hang tak ada. Hang tanya soalan melangit, basic hang tak tahu pun. Tuan, saya tak tahu saya macam-macam benda ni. Atau pergi mengaji hak bawah lu. Mengaji hak bawah lu. Hak ni dengan mengaji ni. Mengaji hak bawah lu. Baik Ustaz. Hang Maksudnya saya mengaji kena hak bawah. Tanya soalan atas orang abang Tuhan semua. Lah ni hang jadi Tuhan lah senang. Saya bukan nak menyatakan Ustaz. Sebab saya betul-betul tak tahu. Kering. Pergi minum arak. Pergi berjudi. Pergi berzina. Habak ni Tuhan tentu dah semua. Pergi buat begitu. Hampir bunuh orang. Lepas Tuhan kata nak buat macam mana. Tuhan tentu dah ni. Pergi buat. Betul Ustaz, saya kena belajar lagi. Sebab saya betul-betul tak tahu. Saya bukannya nak menyatakan apa. Saya betul-betul tak tahu Ustaz. Minta maaf Ustaz. Tak tahu main tanya soalan hak hebat-hebat ni. Soalan ni hebat ni. Bila tanya balik hang duk tangguh lah. Ni senang. Nanti buat semua. Apa-apa pun salah kat Tuhan. Tuhan dah tentu dah. Nak buat macam mana? Tuhan tentu aku jadi kapiak. Apa abang Tuhan tu? Okay, next. Silakan. Sengak terus. Takut semua. Takut. Lah, duduk dekat darjah satu. Tanya soalan 3 pasal apa? Ya. Apa pun hang tak faham nak tanya tinggi-tinggi buat apa? Tanya sekat apa faham sudah ni. Lepas tu buat alasan saya tak boleh beza. Nak beza macam nak asas. Pun tak ada. Weh, berkabus.
Okay, next. Tanya. Tanya sambil duduk di kedai makan pula tu. Ya Allah, pergi makan nasi lu. Ya Allah. Pergi makan nasi, tumpang Tuhan bagi nasi tu. Sekali lagi dia bagi buah kelapa sawit je tu. Ha? Jenuh pepak Ustaz weh. Satu hari satu sudu Satu hari satu sudu minyak sawit. Tanya. Assalamualaikum Ustaz. Salam ya Alif. Assalamualaikum. Okay Ustaz, macam tadi masa mula-mula tadi Ustaz ada cakap kita jangan bersangka-sangka dengan Tuhan kan. Ya, Contohlah betul. kalau ada saya biasa dengar dan dulu pun saya ada terbuat juga benda ni. Macam sebab contohlah bila kita buat sesuatu tu dan tiba-tiba sesuatu tu menjadi dan kita berasa seolah-olah macam sebab aku ikhlas lah Tuhan bagi benda-benda macam ni kat aku dan benda tu bercambah-cambah. Itu masuk dalam sangka tu. Tu sangkaan. Okay. Okey Ustaz, soalan daripada Farzan Firdaus. Kiranya Ustaz, Rasul dah bagi amaran dan dah bagi nasihat. Lepas tu Allah bagi free will dekat kita untuk fikir, pakai akal. Macam tu kan, betul Ustaz? Ya betul, macam tu betul. Tuhan dah bagi Rasul dulu, baru dia bubuh. Dia tak bagi Rasul, dia terhibur neraka, zalim lah dia. Dia bagi manual dulu Ustaz lah. Dia bagi guideline. Perhati elok. Dan kalau hang terlajak, bertobat. Kalau hang betul, pegang sungguh-sungguh. Dan aku bagi kat hang, aku bagi dekat hang berbagai-bagai dugaan, berbagai-bagai cabaran nak menguatkan apa yang hang percaya tu. Baik. Yang dah ditentukan Tuhan. Apa dia? Akal Tuhan tentu boleh berfikir. Tu tentu. Apa dia? Umur Tuhan tentu berubah. Tu tentu. Apa dia? Sampai masa nak kena mati. Tu dia tentu dah semua tu. Bukan nak pilih makan nasi, dia tentu. Bukan nak pilih minum air, dia tentu. Hak tu dia bagi kat kita untuk tentu. Tentulah nak tentu makan apa. Hang nak minum arak boleh. Hang nak minum air tebu boleh. Ikut suka hang. Tapi aku bagi tahu kat hang, jangan. Arak ni satgi bagi hang rosak. Aku hantar Rasul bagi tahu kat hang. Tapi kalau hang nak buat juga, silakan. Pasal apa? Aku dah bagi semua kan. Sebab tu dia, Habak, aku telah sempurnakan nikmatku kepada-Mu. Dia telah sempurnakan nikmat kepada kita semua. Kalau dia tak bagi, nak pilih macam mana? Takkan dia tentu semua. Dia tentu tangan, kita tak boleh buat macam mana kita mau. Kita nak kena buat macam mana dia mau. Dia bagi mata, kita tak boleh tengok apa kita mau. Kita nak kena tengok apa yang dia mau. Baik tak payah buat kita. Okey, Ustaz, kalau macam tu, upaya untuk pilih tu adakah kita kata purely daripada kita ataupun macam mana nak cakap? Adakah tu purely daripada kita, pertolongan daripada Tuhan. Okey, baik. Faham. Nak pilih, nak gantung diri. Dia tolong. Sebab nak sendiri buat tak boleh. Ya. Jadi kita pure pilih nak gantung diri, Tuhan kata, jom aku nak tolong. Tapi aku abang hang. Jangan. Dia abang aku. Alah, jangan. Tapi nak buat juga. Jom lah, let's go. Aku tolong. Hang buat macam mana? Let's go. Kalau dia tak tolong, mana ada orang buat jahat? Kalau dia tak tolong, mana ada orang buat baik? Dia tolong dua-dua. Okey Ustaz, soalan daripada Farzan. Al-Quran tu ayat dari Allah. Boleh ke kita faham secara literal ayat-ayat dalam Al-Quran tu Ustaz? Boleh, ada kemampuan. Ayat bukan satu faham. Sekali baca, sekali faham. 7 kali baca, 7 kali faham. Ustaz Fiqh tengok lain. Ustaz Usul tengok lain. Ustaz Tauhid tengok lain. Ustaz Tajwid tengok lain. Dia tengok tak sama tu. Sebab tu ayat yang Ustaz selalu habaq tentang Nabi Musa, tinggalkan sepatumu. Saya berfikir macam ni Ustaz.
kalau Al-Quran tu nak cerita pasal slipper, macam tak ada apa Macam panggil? bodoh. Macam bodoh. Macam ayat tu Ya. bodoh je. Dia habaq sepatu, fahamnya pakaian. Sepatu tu Hmm. pakaian. Okey. Apa dia pakaian? Benda yang menutupi kita. Apa dia? Kita balik kepada orang, balik kepada faham ilmu tauhid, iaitu roh dan jasad. Itu pakaian. Pakaian bagi kita ni, satu roh, satu jasad. Maka Tuhan kata, nak mai kat aku, roh pun jangan, jasad pun jangan. Sebab dia murah, dua-dua tu murah. Yang mahal, hang yang tahu tu. Hang yang tahu, yang aku bagi kat hang tahu rasa semua tu hang mahal tu. Baik. Okey Ustaz, soalan daripada Nur Khalifah. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Kalau kita berdoa macam ni boleh ke Ustaz? Ya Allah, amal ibadatku tidak sempurna. Engkau janganlah pandang amal ibadatku, kau pandanglah aku Allah. Berdoa macam ni boleh ke Ustaz? Sepatutnya macam itulah. Saya doa abang tu dah 300 kali kot. Okey Ustaz, ni Fazrul tanya. Mai dari diri yang pure tu kan Ustaz? Ya, diri pure tu. Diri tu yang mengetahui Allah, diri tu yang mengetahui Muhammad, diri tu juga yang mengetahui Adam. Diri tu lah. Tak ada diri tu, tak ada lah kenyataan Allah, tak ada kenyataan Muhammad, tak ada kenyataan Adam. Diri tu lah pure. Diri tu tak pakai baju, tak makan gulai ikan, tak makan nasi. Diri tu tahu tentang baju, tahu tentang gulai ikan, tahu tentang nasi. Tapi diri tu dia tak makan nasi, dia tak pakai baju. Tapi dia tahu pasal nasi dan pasal baju. Allah. Dia tahu nasi macam mana nak masak, dia tahu. Nasi nak bagi elok, dia tahu. Tapi dia tak makan nasi. Tu diri tu lah. Diri tu tahu sejuk tu macam mana, dingin tu macam mana. Diri tahu tu bawah tahap beku, diri tu tahu macam mana. Mendidih, diri tu tahu. Tapi diri tu bukan diri tahap beku dan dia bukan mendidih. Dia tahu orang. Tang mana pun dia tak ada penutup, dia tak ada yang tutup dia. Dia tak ada yang sentuh dia, dia tak ada yang tang mana pun dia tetap free. Okey Ustaz, bila keadaan macam tu Ustaz, yalah bila kita belajar ni, kita belajar untuk balut, untuk bungkus. Tapi kadang-kadang tu tak boleh nak bungkus Ustaz, dia terbuka sendiri. Macam mana tu Ustaz? Pasal kita punya wire, kita punya kabel tak kuat. Okey. Dia kabel yang kuat dia bungkus ya. Apa dia tu? Dia pemegang rahsia pada diri sebenar tu, dia boleh jaga, dia tak buka. Okey. Okey Ustaz, soalan daripada Abdul Manaf. Saya Fazilah nak tahu bagaimana untuk atasi pandangannya sebab rasa sedih bila melihat apa yang dilihatkan. Saat lagi orang cakap kita gila, saat-saat kita rasa sedih. Macam mana tu Ustaz? Pasal dekat dengan Tuhan. Badan tak boleh tanggung sebab tu sedih. Kalau kita jauh, kita tak sedih. Tapi kita dekat, Tuhan tu hampir. Badan kita ni kelas ketiga, Tuhan tu kelas pertama. Kalau dia sentuh badan kita, relai kita. Sebab tu Nabi Musa pengsan. Nabi Ibrahim pengsan, banyak Nabi-Nabi pengsan. Kalau Nabi pengsan, setakat muka cak ayam macam kita ni, relai lah. Sebab tu, bila pasal apa kita menangis? Pasal dia dekat, dia sentuh. Bila dia sentuh, badan vibrate. Badan ada getaran kuat. Sehingga kelenjar air mata tu, dia bergegak, dia tolak semua air mata tu keluar. Tu pasal kita menangis. Pandang gila. Lah, orang gila je baru free. Orang gila dia free, dia boleh terikat. Kita kena duduk tang tu. Bukan kita gila pun, tapi kita duduk tang tu sebab kita tak terikat. Masalahnya kalau kita terikat, kita jadi orang yang akan jadi lemah. Orang yang hebat betul, dia tak terikat. Ya. Yeah. Kalau kita terikat, orang kata kita gila, kita sedih, kita masih lemah.
Orang kata kita sesat, kita sedih, kita masih lemah tu. Ya, Kalau betul. hebat betul. Yang nak kata apa, hang kata. Bukan urusan aku yang tu. Sebab aku tak duduk macam hang duduk, aku tak tengok macam hang tengok. Hang nak tengok apa? Tengok apa bekas. Hang tengok ada bekas, aku tengok tak ada. Sebab tu aku tak ada feeling macam hang. Tapi kalau kita masih terikat dengan orang kata tu kita sedih, orang kita masih lemah. Bukan tang ni duduk dia ni. Jalan terus. Kalau kita orang kata sesat, kita ni apa dah sangat. Kalau kita orang kata gila, kita apa dah sangat. Nabi Nuh pun orang kata gila. Ya, betul. Nuh sendiri pun orang kata dia gila. Apa heran dengan gila tu? Gila dia tak terpaut dengan apa. Bagi dia sejuk tak ada nilai, panas tak ada nilai. Alright, next. Ramai ni Ustaz, 53, 52. Allah, kata kelas-kelas biasa aja dia main apa tak memau tu dah. Okey Ustaz, soalan daripada Abang Aziz kita daripada Singapura. Ustaz, kalau kita pelajari ilmu-ilmu silat kebatinan, adakah itu yang hak menolong kita sedangkan amalannya dari ayat-ayat Al-Quran? Macam mana tu Ustaz? Boleh, belajar je lah. Tapi ilmu mengenal Tuhan tu dah kita belajar dah kuat dah faham. Belajarlah ilmu apa pun. Dia tak boleh tembus diri kita. Dia tak boleh, maksudnya dia tak boleh menguasai kita. Sebab ilmu mengenal Tuhan tu kita mengaji dah. Kita tahu dah selok-belok kok mana. Asas nak Ustaz? Asal mengaji ilmu mengenal Tuhan tu nombor satu dulu. Satu P lah mengaji ilmu apa pun tak apa. Sebab kita tahu hak ni boleh pakai kan tak boleh pakai, kita tahu. Baik. Okey Ustaz, soalan daripada Nur Muhammad. Maaf Ustaz, saya tak tahu. Dia yang Ustaz cakapkan tu adakah Allah atau ilmu Ustaz? Dia ilmu, Allah tu nama. Allah tu nama saja. Kalau Tuhan tunjuk diri dia dengan nama, lemah lah dia. Nama je, boleh disebut-sebut pula tu. Oleh kerana Allah itu nama, diri itu bukan nama. Diri itu kosong. Dia adalah pengetahuan. Okey nama Ustaz. bagi ya, betul ya. Nama bagi diri zat. Pasal apa kesebut zat? Pasal dia Tuhan. Kalau kita panggil arat, kita panggil zat. Nah. Okey Ustaz. Setakatlah ni dia dah bagi semua Ustaz. Setakatlah ni semua tapi hak dia nak bagi hebat tu ada lagi 99 yang tak bagi. Setakat ni dah bagi semua orang Ustaz. Setakatlah ni guna tak habis. Allah. Aplikasi dalam telefon pun guna tak habis. Ya betul. Okay, next. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Puan. Okey, ada beberapa soalan tapi boleh tanya 3 soalan kali? Boleh. Okey, yang pertama, ni saya tak pandai Ustaz. Ilmu itu pada yang gaib. Rasa itu mesti pada yang nyata ya Ustaz? Betul? Ya. Betul ke Ustaz? Betul lah. Tapi tak apa kena kot. Macam mana tak kena tu Ustaz? Kena betul kan? Kalau nak sebut ilmu tak ada yang nyata, nak sebut ilmu macam mana? Ilmu tu sekadar menyatakan saja kan? Baik, hak menyata ni tak ada. Nak nyata macam mana? Macam mana nak menyatakan hak tak ada ni? Kalau hak nyata ni tak ada, nak nyata mana? Kalau begitu, boleh tak dia dua-dua nyata? mesti nyata lah. Macam mana? Dua-dua mesti nyata lah. Taklah nyata, satu je nyata. Nyata zahir tu nyata yang gaib lah.
Oh, okey. Nyata yang Nyata yang zahir. nyata Yang ilmu. gaib. Apa dia ilmu pengetahuan? Di mana? Di bentuk. Pengetahuan yang mengeluarkan bentuk. Nak tengok pengetahuan, tak ada bentuk, nak tengok tahu mana. Betul. Okey Ustaz. Yang kedua, saya bila kita lihat sesuatu yang indah, contohnya pemandangan waktu senja. Cantik itu bukan pada pemandangan tu, cantik itu sebenarnya pada diri kita. Saya masih agak keliru yang tu Ustaz. Okey, mai saya beritahu. Dengar baik-baik. Ya. Yang cantik bukan pada diri kita pun. Hak tu nak habaq pada ilmu. Yang cantik pandangan Tuhan dekat kita. Tu yang cantik. Kerana pandangan yang cantik Tuhan kepada kita, baru kita boleh melihat yang cantik. Okey. Lagi last yang ketiga. Sorry ya. Yang ketiga dalam surah Al-Baqarah ayat 152 dia menyatakan firman Allah, ingatlah kepadaku, nescaya aku ingat kepada kalian. Okey, yang saya keliru sekarang, apabila kita nak solat tu sebenarnya Allah ingat kat kita, maka dia hadirkannya kita untuk bersolat, kan? Betul Ustaz? Ya lah. Tapi saya keliru ni surah Al-Baqarah 152 ni. Kerana aku mengingati kamu, kamu dapatlah mengingatiku. Jadi bila kamu mengingatiku, itulah ingatan aku kepada kamu. Ingatlah kepada aku, nescaya aku ingat kepadamu. Dia nak apa? Kerana aku mengingati kamu, maka kamu dapat mengingatiku. Itulah ingatan aku kepada kamu. Okey. Okey Ustaz. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Baik. Okey Ustaz, soalan daripada Zuzara. Assalamualaikum Ustaz. Berkenaan dengan faham bahawa apa saya buat Allah yang tolong dan tiada daya upaya. Faham takat tu je tak apa kan Ustaz? Nak faham lebih tak boleh lah. Boleh dah, cantik dah. Faham macam tu pun selamat dah. Tak gaduh sombong. Tak gaduh bongkak. Ya betul. Tak gaduh ada takbur. Sebab gaya kita nak takbur, kita akan kata mujok dia tolong. Kalau dia tak tolong, kumpul aku. Selamat tu. Okey Ustaz, soalan Ustaz. Saya pernah dengar ada seorang guru, dia kata solat itu adalah ihram dan ihram tu adalah balut. Sebenarnya ketika solat tu apa yang kita balut sebenarnya Ustaz? Kita balut nilai rendah fizikal. Kita balut nilai rendah nafsu. Kita balut yang tu. Sebab Tuhan nilai dia tinggi. Kita balut, kita tutup yang rendah-rendah ni. Kita tunjuk yang tinggi tu. Apa dia yang tinggi? Mengetahui bahawa kita dapat mengingati Allah kerana ingatan Allah pada kita. Tu tinggi. Kita mengetahui rupanya aku dapat ingat kat dia sebab dia ingat kat aku. Tu tinggi tu. Maka yang bawah-bawah ni duk kata, pasal aku yang rajin ingat kat dia, dia sayang kat aku. Tu rendah semua. Tu semua al-bagiro rendah. Buat serabut. Okey Ustaz, tadi dah ihram. Mi'raj tu pula apa dia Ustaz? Orang yang dah tak nampak lain sampai di hadrat Tuhan, pada perasaan dia, pada jiwa dia, pada pemikiran dia, pada rasa dia tu mi'raj. Sampai kepada Tuhan yang dia tahu kata ni semua adalah pandangan Allah. Tu mi'raj. Baik. Belahak yang sejuk. Okay, next. Itu yang duk cerita duk hari-hari dah Mi'raj tu. Tahu dengan tak tahu saja. Kena pi Isra' Mi'raj. Nak sampai tang mana? Nak pi tang mana? Mi'raj tak tahu apa. Allah, baik. Cantik. Ustaz. Solat kita tu memang terkandung semua rukun Islam dalam solat kita tu ya Ustaz? Betul. Okey, terima kasih.
Yang berdiri Islam ni kalimah syahadah tu. Tu berdiri Islam tu. Dan penyataan tu pada solat. Penyataan bagi berdirinya Islam. Yang lain tu tukang pegang. Yang lain. Puasa, zakat, haji nak pegang. Nak pegang berdirinya Islam tu. Berdirinya bersih. Apa dia? Tidak ada yang lain. Melainkan yang bernama Allah. Tu. Nak pegang yang tu lah. Bagaimana kita melihat keindahan Tuhan di balik penciptaan diri kita. Tu keindahan Tuhan. Keindahan yang kata Jamal, Jalal tu diri kita tu. Diri yang wujud dalam pandangan dia. Tu Jamal, tu Jalal. Bila diri itu cantik, bila diri itu indah, baru terbit indah di luar yang kita kenal. Sebab cantik tu yang berdiri yang kita. Maka bukan benda yang kita tengok cantik. Bukan kita melihat kerana cantik tu berdiri, bukan. Yang cantik tu bagaimana Tuhan melihat kita atas cantik dia. Atas diri dia yang bernama Jalal, cantik. Jamal, indah. Bagaimana cantik dan indah dia tu berdiri sampai terbit kita yang berbentuk. Sehingga cantik tu menjadi diri kita sehingga kita dapat mengenali yang cantik. Kalau begitu, apa dia yang cantik? Sifat Tuhan sehingga dia melihat kita sampai kita wujud. Tu yang cantik. Sehingga cantik tu berdiri dengan kita, kita boleh mengesan, boleh mengetahui apa dia cantik. Sebab cantiknya Tuhan melihat kita. Baik. Okey Ustaz. Bagaimana untuk kita faham reda Allah sehingga kita boleh reda dia Tuhan kita, Ustaz? Kalau kita tak ada, tang mana nak baca reda? Kalau kita ni tak ada, tang mana nak baca reda tu? Tang mana nak dikatakan reda? Apa dia reda? Diri kita yang terbitlah ni. Di mana? Ada pada kita perasaan, ada pada kita pengetahuan, ada pada kita kefahaman. Kenapa? Kerana Tuhan meredai kita. Diri kita itu adalah keredaan. Sehingga kita boleh meredai. Kerana kita dipandang atas reda dia. Apa dia reda dia? Menjadikan kita wujud sampai nampak bentuk, sampai boleh jadi sempurna. Tu reda. Orang nak tunggu reda, bila dia jadi orang baru dia reda. Bila dia jadi Islam baru Tuhan reda. Bila dia ni baru Tuhan reda. Wahai, kita boleh beza busuk dengan wangi tu kalau bukan atas reda nak beza mana? Hebat. Sangat hebat dia Ustaz. Duk tunggu reda malam Lailatul Qadar. Reda tak mai lagi makan kopi dulu. Tengah kopi. Kena channel tu sekira reda mai. Awak lah lagu tu. Mana Aceh nak tahu? Mana Aceh nak tahu? Okey Ustaz, soalan daripada Zulfadli. Maknanya pengaruh tu penting tapi jangan terpengaruh. Betul Ustaz? Pengaruh tak penting. Yang penting kita yang membentukkan pengaruh. Kita tengok, kita berkenan. Berkenan tak ada kat situ, ada kat kita. Kita tengok main kat kita. Kita terpengaruh. Benda tu tak boleh pengaruh kita. Tapi kita terpengaruh. Pasal apa? Pasal kita tak kenal Tuhan tu. Cuba kita kenal Tuhan tu. Kita tak pengaruh. Pasal apa? Yang Tuhan suka diri kita. Tiba-tiba kita suka hal lain. Tengok. Tuhan suka diri kita. Dia tak suka surga, dia tak suka neraka, dia tak suka semua. Dia suka kat kita. Tiba-tiba kita suka kat surga. Kita seronok dengan surga. Kita terpengaruh. Wahai diri kita yang disukai bukan surga. Baik. Okey Ustaz. Kalau macam tu Ustaz, dia buat mic ke mic sendiri ni Ustaz? Dia buat mic pun tak, mic sendiri pun tak. Dia lagu tu dah. Bukan dia buat mic, bukan mic sendiri. Sifat hamba ni lemah. Dia lagu tu dah sifat dia. Bukan boleh buat-buat lemah. Lemah tu dah jadi sifat dia. Baik.
Okay, next. Takkan kita sedih ni dia buat main. Sedih tu sifat bagi hamba tu berdiri macam tu dah sedih tu. Sedia dah macam tu. Dah lagu tu. Dia kata qidam, sedia. Wujud ada, qidam, sedia. Bila wujud sedia dia macam tu. Sedih, pilu, suka, duka, ceria, seronok, luat, kenyang, sifat tu ada dah. Bukan main. Ya. Okay, Ustaz. Abang Aziz kita bertanya. Ustaz, macam mana fahaman yang boleh kita letak pada sesiapa yang pernah pergi ke Masjidil Aqsa, apa fahaman yang sebenar dan apakah sama seperti kita di Mekah, Ustaz? Masjid yang mula-mula Aqsa, masjid lah tempat sujud sebab Nabi-Nabi banyak di situ. Tapi tempat tu sebelum Rasulullah. Maknanya Nabi-Nabi sebelum Rasulullah pada syariat ni. Maka cara dia ketika tu, kalau Masjid Al-Aqsa tu dah ada dah, semayang dia macam mana? Takkan semayang ketika zaman Nabi Ibrahim sama aja semayang zaman Nabi Muhammad. Tetapi nilai wujud masjid, nilai rendah seorang hamba berdiri dah di situ. Wujud dah. Yeah. Tetapi bila mai Rasulullah, syiar berubah. Supaya Yahudi tak kata kita tiru mereka. Yang tu je lah. Tidak, Tuhan kekalkan Al-Aqsa tu lama dah. Ya, betul. Tapi Yahudi duk klaim kata mereka punya alih pergi dekat Masjidil Haram. Tuhan pilih tetap diri sujud tu bermula di Aqsa tu sebab Nabi-Nabi, Rasul-Rasul banyak di situ. Betul. Okey Ustaz, soalan daripada Iskandar. Assalamualaikum Ustaz. Boleh jelaskan tak apa beza burung yang boleh mengucap dan Islam keturunan mengucap dengan orang yang mengenal Tuhan mengucap? Orang yang mengenal Tuhan mengucap sebab dia tengok, dia ucap kerana dia nak hafal kata ni aku tengok dia. Orang yang mengucap atas tiru dia bukan tengok, dia tiru saja. Jadi adat kebiasaan dia ucap. Orang yang mengucap bila kenal ni, dia ucap kerana dia tengok benda tu dia ucap lah. Aku dapati tak ada benda lain ni, aku nampak dia saja. Dia kenal tu. Aku nampak dia, kewujudan diri yang hebat ni, aku nampak dia semata-mata. Walaupun pada diri aku tetap nampak dia. Lagu tu. Kita tetap ada, kita tetap merasai, kita tetap menikmati. Tetapi kita tahu dah, yang empunya diri memberi rasa, memberi nikmat, memberi tahu tu dia. Dan kita dapat menikmati, merasai, mengetahui dengan dia. Maka kita nyata dia. Kita sebut, aku nampak dia saja. Okey Ustaz, dalam perhubungan kita sesama manusia Ustaz, adakah lebih baik kita diam waktu kita tak boleh nak sampaikan apa-apa pun daripada kita Ustaz? Untuk hubungan diam lah. Kalau hakikat, Tuhan kata aku tak bagi. Kalau aku nak bagi, aku bagi. Aku cakap. Baik. Untuk hubungan, aku diam sudah lah. Kalau abang lagi dia kata, ni merepek kan. Jadi hal lain pula. Baik duduk diam lagi bagus. Ya, betul. Okay, next. Soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Makcik. Ya, nak tanya ni satu soalan. Atas sifat kehambaan, masihkah kita harus duduk pada harap dan takut Ustaz? Ya, terbaik tu. Tu duduk semua Rasul-Rasul. Rasulullah sendiri pun duduk macam tu. Harap dan takut kerana hamba. Walaupun dia mengetahui sangat tentang Tuhan, tetapi sifat hamba dia tetap berdiri. Harap, takut. Dia takut dulu, lepas tu baru harap.
Boleh sangat-sangat. Dan mesti kena macam tu. Baru betul. Okey, Makcik? Ya. Cik? Baik. Okey, Ustaz. Saya pernah dengar malu Nabi Muhammad kita lagi tinggi daripada seorang anak dara. Macam mana tu, Ustaz? Tengoklah. Ketika baginda nak tidur malam, Allah Ta'ala sejukkan suasana. Allah Ta'ala sunyikan keadaan. Allah Ta'ala damaikan suasana. Allah Ta'ala bagi diri boleh berehat. Jantung pun jalan perlahan sikit di waktu malam. Allah Ta'ala penuhkan dengan oksigen. Allah Ta'ala bagi suasana sejuk dan nyaman. Allah Ta'ala bagi kerehatan. Nabi melihat ke semua tu sampai dia tak berani nak angkat kepala dia sebab dia malu. Kerana dia nak tidur saja dia malu. Kalau begitu anak dara malu, dia malu lagi. Betapa semua badan dia ada kerehatan. Semua sel-sel badan dia ada kerehatan. Sampai jantung dia pun berdenyut dengan denyut kerehatan. Menjadikan dia sangat malu. Sebab apa? Sebab dia sangat kenal. Sebab tu, dia nak tunjuk malu dia, dia selalu kerekot kaki dia. Dia takut nanti kalau dia lunjak, kaki dia tu kena kemuliaan yang Tuhan letak. Maka malu sampai macam tu lah. Kita bolehkah malu lagu tu? Tidur kangkang-kangkang. Jatuh katil, kan? Punya Melekung. pulut tidur. Baik. Pernah dengar satu juga, Ustaz. Ketika tu kain Nabi terselak, Ustaz. Dia nangis, Ustaz tu. Ketika umur dia 13 ke 14 tahun macam tu lah. Dia malu. Malu nak tunjuk diri rendah, dia kata. Bagi dia diri rendah, nak tunjuk pada kemuliaan Tuhan. Dia malu, dia jadi malu. Sebab seluruh alam di keliling dia tu kemuliaan yang Tuhan pandang dia. Yang Tuhan tengok dia. Cinta dan sayang kat dia. Bila dia terbuka, diri dia jadi tak seronok. Macam tu. Kita pakai elok pendek buat tak tahu. Okay, next. Sebab kita tak malu, kita malau. Soalan. Tak ada soalan, saya nak tanya lagi, Ustaz. Ya, tajam Pak Malau. Okey, Ustaz. Kisah Nabi Yusuf, bintang, bulan dan matahari tunduk pada dia, Ustaz. Sebenarnya nak cerita apa, Ustaz? Nak cerita mulianya aku tengok hang. Mulianya aku tengok hang sebagai kekasih. Mulianya aku jadikan hang sebagai perantaraan untuk mengkhabarkan tentang diri aku. Sehingga seluruh alam taat. Tuhan kata, wahai langit dan bumi, datanglah kepada aku dengan sukarela atau terpaksa. Maka telah berkata langit dan bumi, sesungguhnya kami datang kepadamu dengan sukarela. Mu tu yang mana? Itulah Nabi Yusuf Tuhan tunjuk sebagai contoh. Itulah mu. Baik. Okey, Ustaz, soalan daripada Awi. Abang Awi. Assalamualaikum, Ustaz. Pencerahan dari Ustaz, macam mana kalau kita jadi makmum dengan imam jabat sini yang tak kenal Tuhan lah. Sebab kalau ikut akidah ahli sunnah wal jamaah, orang yang tak kenal Tuhan ni adalah seorang yang kufur. Macam mana tu, Ustaz? Kita buat atas syariat, buat je lah.
Kurang-kurangnya kita tak langgar, kita buat. Cuma kita kata, aku buat kerana dia perintah. Tapi aku tak setuju dengan hang. Kalau boleh aku nak tendang hang, aku nak menjadi imam. Tapi pasal tak boleh. Nak tanya guna mic tak boleh Ustaz. Lidah saya sakit, luka. Okey, baik. Okey, terima kasih Ustaz pencerahan. Faham dah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Ya Alif, waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, saya nak tanya tadi saya duduk fikir-fikir lah kan. Sebenarnya kita ni tak mampu pun nak sayang Allah. Kita ni tak mampu pun nak rindu pada dia. Kita ni tak mampu pun nak cinta dekat dia. Dia yang mencintai kita, dia yang merindu kita dan dia yang kasih kepada kita. Macam tu boleh Ustaz? Macam tu lah sepatutnya. Sebab barulah muka tak malu tu betul-betul berdiri. Betul lah. Sebab yang saya terfikir macam sebab bila kita merasai sayang tu, kita merasai rindu tu, itulah kenyataan dia yang dia rindu dan sayang pada kita. Ya. Okey, alhamdulillah. So itu saya dia kata tidak ada yang lain melainkan aku. Takkan sayang kita boleh pergi kat dia. Ya, betul Ustaz. Sayang kita tu terbangun kerana sayang dia kat kita. Betul-betul ya. Jadi saat kita merasai sayang tu, itulah kenyataan dia sayang kat kita Ustaz. Kenyataan dia sayang kat kita. Sebab tu kita mengetahui tentang sayang tu. Baik Ustaz. Baik Ali. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama insya-Allah. Jadi Ustaz, pucuk pangkainya diri kita lah kan? Kan dia kata fi anfusikum, pada diri kamu. Iyalah. Okey Ustaz faham lah. Diri kamu. Yalah pucuk pangkai diri kita lah. Kan. Okey. Kalau kita biar keliling rumah kita lalang biar tak potong. Lalang naik Siapa? Lalang naik kerana dia nak naik ke kerana kita biar? Kita biar. Kerana kita biar Tak ada kat lalang, ada kat kita ke? Ada kat kita. Kalau tebu, kita tak ubah jadi gula. Dia tebu lah. Bila pun dia tebu. Jadi, yang jadi gula tu bukan kerana tebu, kerana kita ubah. Kalau begitu Tuhan kata, sebaik-baik kejadian. Kata apa? Hang boleh buat apa hang mau? Baik. Hang nak buat apa silakan. Silakan hang boleh buat apa saja. Sebab tu orang mampu buat nuklear bom. Orang mampu buat atomic bomb. Orang boleh buat hydrogen bomb. Anak buat. Semua formula dah ada. Hampir cari pergi elok hampir buat. Tetapi aku abang, buatlah untuk elok. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kalau nak tolong buat benda-benda baik. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong buat benda tak elok. Dia abang dah. Tapi nak buat juga silakan. Tidak, takkan Yahudi ada. Yahudi, dia boleh buat apa dia mau. Tuhan kata buat. Anak bunuh orang Islam, bunuh lah. Dia betul-betul challenge Ustaz. Tuhan senang je. Dia buat apa? Dia ubah orang Yahudi jadi Islam. Hak Yahudi lain pening. Okey. Solat. Lekah. Soalan. Ayam kata, aku Tuhan jadikan untuk bertelur. Dan telur aku bukan untuk aku, untuk hang. Hang nak buat scramble egg ke? Hang nak buat sunny side up ke? Hang nak buat apa satu lagi tu? Apa kata? Omelet ke apa ke? Omelet. Ikut hang lah. Aku ni kerja aku diperintahkan untuk telur dan aku tak peduli yang nak ambil tak ambil, tapi aku diperintahkan untuk telur, aku telur lah. Aku tak komplain. Pasal kalau nak soham telur, berzaman lah. Tapi aku dicipta untuk nak bagi kat hang, aku buat kerja aku. Jangan kata telur, dengan aku pun hang guna. Baik.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya Muhammad. Ya, apa maksudnya seluruh alam tunduk pada kita lah macam tu? Ya. Boleh tak Ustaz cerita sikit seluruh alam tu turun pada kita? Biasa tengok pokoknya? Biasa tengok. Apa yang ada dekat pokoknya? Apa ni? Kelapa. Buah nyok. Buah nyok. Nyok lagi? Apa tu? Apa? Bila nak cakap ketak ah. Jangan jadi bodoh tu. Pungui, lidi. Aduh. Jadi hang. Batang nyok, lepas nyok, daun nyok kan. Lepas tu buah nyok. Lepas tu tandan. Lepas tu akar nyok. Tengok semua benda tu pi kat siapa? Pi dekat Muhammad ah. Habis tu nak tengok tahu mana lagi? Biasa tengok beras. Biasa. Di benang dia panggil apa? Padi. Okey. Macam mana Tuhan buat jadi padi? Dengan cahaya matahari, dengan ilmu dia. Kalau pada bahasa dia apa tu? Macam mana padi tu boleh terbit? Tanah. Sebab Muhammad, kalau tak ada Muhammad, padi tak keluar. Tu dia. Bawa terus. Melewat mana? Jawapan tu tahu dah saja. nak minta Ustaz bantai saya sikit. Allah, semua kena Muhammad barulah ada saya. Tak ada Muhammad semua orang tak ada. Betul. Ustaz ni melengkapi hidup saya. Allahu Akbar. Muhammad dengar ni. Ya saya. Dia nak bagi Muhammad makan, dia buat padi. Dia nak buat padi, dia kena buat bumi dulu. Ya Allah, ketak lah. Lepas tu dia kena buat langit. Dia kena buat matahari. Dia kena buat bulan. Dia kena buat bintang. Dia kena buat angin. Seluruh galaksi untuk saya. Nak makan segenggam nasi tu. Kalau tak tengok juga, buka jadi selipar liku lah. Lagi senang. Allah Akbar. Terima kasih. Dan padi tak pernah bantah. Awan tak pernah bantah. Hujan tak pernah bantah. Hanya kerana Muhammad nak makan. Semua tunduk. Allah Akbar. Teringat je sampai. Tu dia kata. Fabi ai ala rabbikuma tukadziban. Allah. Wahai Muhammad, nikmat aku dekat hang yang mana lagi hang nak dustakan? Bukankah aku tundukkan semua alam ni kat hang? Tu dia lah ketak habis. Allah. Terima kasih. Banyak-banyak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Okey Ustaz, soalan daripada Syafiq Luis. Ustaz, ketika manusia tu buat pilih untuk kerosakan, macam mana sebenarnya kedudukan manusia itu dengan Tuhan ketika dia buat kerosakan tu Ustaz? Tetap menjadi kekasih dia sebab Tuhan tak melihat yang tu. Allah Ta'ala melihat dengan penuh kasih sayang. Dia tunggu dengan ghafur, pengampunan. Dia tunggu dengan kita bertaubat. Dia tetap nak ampun dosa kita. Selama kita tak mempertuhankan yang lain. Dan orang akan bertanya, kalau begitu bolehlah buat kerosakan? Saya akan jawab, kalau tak malu, silakan. Okey Ustaz, soalan daripada Fazad. Ustaz, dalam Al-Quran ada ayat solat sambil berjalan kaki dan berkenderaan tu macam mana Ustaz? Nak abang kata hang bergerak ke mana pun hubungan hang dengan aku hang jangan tinggal. Hang jaga hubungan hang. Tak kira lah berjalan ke, naik kenderaan, naik roket, naik jet, hang lompat masuk dalam tanah, selam ke mana pun. Hubungan hang dengan aku jangan tinggal. Yang tu je. Ustaz, minta maaf Jalil Itulah yang sebenar-benarnya solat kan? Ya, jangan tinggal.
Kalau kita pergi solat, kita nak laksanakan yang luar ni, kita tinggal hubungan kita dengan Tuhan. Tinggal pengenalan, tinggal kepahaman, tinggal penyaksian, tinggal pemerhatian tu. Solat tu jadi solat biasa. Jangan buat apa solat tu. Ni solat bermula dengan kita tak tinggal Tuhan tu. Langkah kaki yang pertama kita tak tinggal. Langkah kaki yang kedua kita mengharap untuk kita tak tinggal. Lagu tu. Maksudnya mangkit pagi-pagi tu celik mata tu nampak Tuhan terus kan. Apa pun dia dulu. Kita tengok dia baru kita tahu nak pergi ke mana. Oh, aku dengan dia rupanya bukan dengan siapa pun. Ustaz kadang-kadang macam saya lah bodoh piang ni. Kadang-kadang bangun-bangun tu kira nak pergi kerja terus lah. Kadang-kadang kira nak ambil wuduk terus lah. Nak laksanakan tugas syariat lah. Tuhan kata aku dengan hang dalam apa pun hang duk. Cuma hang tahu kata aku ada dengan hang. Sebab hang berkemampuan buat semua, hang pilih buat. Dan hang berkemampuan nak pilih buat baik dan buat tak baik, hang pilih lah. Aku tetap tolong hang. Aku tetap ada dengan hang. Kalau dengan Firaun pun Tuhan tolong taruh dia sampai 460 tahun. Takkan dengan kita Tuhan tak tolong. Pelik sangat. Baik. Okey Ustaz, soalan daripada Abang Aziz. Ustaz, tolong berikan tip macam mana nak hentikan tangisan yang selalu melihat keindahan Allah, sedangkan selalu saya beri alasan sakit mata. Saya dah alaminya 15 tahun Ustaz. Tak apa. 15 tahun bermakna cukup-cukup matang lah hang Riau ni. Besok kalau orang bercerita tentang Riau, kita boleh cerita dah kat. Jangan risau lah sikit je. Aku Riau lagi banyak. Abang lah. Dan besok bila dia tutup tak pergi Riau, kita tercari-cari pula Riau tu. Bila dia nak ubah, dia pergi dengan keadaan lain, kita tak Riau dah. Kita cuba nak Riau tak boleh lah. Sebab apa? Dia ubah kita lain lah. Sekarang ni dia suka duduk dalam mahabbah, duduk dalam rasa kasih sayang. Dia bagilah dekat dengan mata. Tak apa lah, biar pergi lah. Sebab dia tak boleh lama. Esok dia nak pergi kot lain, kita nak Riau pula tak boleh lah. Ya. Okey Ustaz, Farzan bertanya, apa yang dimaksudkan dengan tidak berhuruf dan tidak bersuara Ustaz? Tak ada huruf, tak ada suara, maknanya tak lepi dengan Akai tak tahu tinjau. Maka itulah dia. Tak ada huruf, tak ada suara ni, Akai tak boleh tinjau. Apa dia? Maka apa dia tu? Itulah dia. Ni Syafiq tanya pula Ustaz, macam mana tu Ustaz kalau tak mau Riau dah ni Ustaz? Tak mau Riau, dia pergi ikut lain pula. Dia pergi ikut kadang-kadang, dia pergi ikut apa dia panggil, perjuangan, mujahadah. Kadang-kadang dia pergi ikut cara pemikiran. Kadang-kadang dia pergi ikut cara renungan. Dia pergi ikut tu lah. Sebab dia kepelbagaian. Yang pastinya dia tak pernah tinggal. Betul. Yang duk tinggal ni. Jangan bagi putus Ustaz no? Ya, betul. Okay, next. Tanyalah Ustaz. Tak ada orang tanya, saya tanya lagi Ustaz. Boleh. Yang ni amalan ke atau tak tahulah. Bila kita di alam syahadah, maknanya kita hidup kan? Ya. Bila nazar, biasanya orang kata ajar dia untuk hanya sebut Allah saja kan? Kenapa tidak Muhammad? Macam ada kaitan dengan kenal ni. Sebab dia dah Muhammad dah, nak sebut Muhammad apa lagi? Sebut Allah sudahlah. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz. Diri yang nazak diri Muhammad dah. Diri yang Muhammad kenal, Muhammad tahu dah. Muhammad berpesan dekat dia Allah. Pasal apa? Pasal berdirinya diri Allah tu Muhammad tu yang berdiri.
Oh, okey Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik. Okay, next. Ustaz, tak ada jalan lah Ustaz. Macam mana Ustaz? Tak ada jalan, tidur. Tidur ah? Tidur tu kita senang duduk dengan dia, tak ada kacau apa. Relax. Ya, betul. Ada batas sempadan, tak ada undang-undang, tak ada halal haram, tak ada Islam atau tidak. Dia bawa melilau Ustaz. Rata dia bawa. Dia bawa dia rata. Tidur tu best. Dah sungai boleh masuk, laut boleh masuk. Kalau kita mimpi bunuh Editor Agong pun masih tak berdosa. Okey, jadi Ustaz, apa tu? Barzah Ustaz, barzah, alam barzah. Bagaimana suasana tu nanti Ustaz? Tebak sikit Ustaz. Tengok. Duduk dalam mimpi lah barzah tu. Mimpi tu antara hidup dan mati. Okey. Mimpi ni hidup pun tak, mati pun tak. Macam mana? Mana ada sempadan, mana ada ruang. Mana ada hijab, mana ada dinding. Kita boleh belah ikut suka lah. Okey. Kubur tu perantaraan bagi tubuh. Kubur tu perantaraan bagi tubuh. Mimpi tu perantaraan bagi roh. Bagi tubuh, habis lah. Dia tak balik main ke dunia, dia tak pergi akhirat, dia duduk tengah-tengah. Tetapi mimpi, dia tak hidup, dia tak mati, tapi dia tak terikat. Dia tak terikat apa pun. Maka barzah tu macam mimpi itulah. Pada yang dengan Tuhan sekarang lah. Pada yang bukan dengan Tuhan sekarang ni, dia jumpalah barzah ada abad Al-Quran tu. Ghufar niran ya Ustaz lah. Lubang neraka Tuhan. Okey Ustaz, yang hadis saya kongsi dengan Ustaz tu, maknanya ketika sakaratul maut, roh ni dia dalam itulah yang saya faham. Roh ni dia naik dulu ke atas, nanti dia turun balik ke bawah dan malaikat pergi tanya dengan dia. Macam tu ke Ustaz? Untuk ilmu boleh sebab hadis tu doa. Dalam okey. Hadis tu baik. Dia buat cerita nak bagi orang waspada. Baik. Terima kasih Ustaz. Baik. Okey, next. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, dia main lagi, cantik. Saya minta maaf, saya tu tak tahu. Saya nak minta ajar Ustaz lah tadi. Tak apa. Cuma pi belajar. Ustaz kata kena belajar. Kena belajar daripada basic Ustaz kan? Daripada asas, ya. Tak lagi. Saya betul-betul. Soalan duduk kat Gunung Jerai, kita duduk Kuala Laut. No, boleh. Saya betul-betul nak minta pendapat Ustaz. Basic tu macam mana? Sebab saya betul-betul rasa saya perlu belajar benda ni sebagai seorang Islam. Sebab saya nak tahu macam mana Ustaznya. Macam mana? Saya tanya Hisham. Saya tanya Hisham ni. Okey. Hisham jawab soalan ni. Hisham jawab je. Orang lain tak payah. Hisham je saya nak tanya. Kenapa Hisham kena datang dunia ni? Sebab atas kehendak Allah. Dia boleh buat bagi Hisham tak datang. Betul, tapi dia berkehendak macam tu. Apa kehendak dia? Macam tu kehendak apa? Saya saja. Tidak aku jadikan langit dan bumi dan di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang nyata. Ada tujuan tu. Apa tujuan? Tak tahu Ustaz. Tengok. Sebab tu kena mengaji tujuan mai ni. Apa tujuan mai ke dunia ni? Tujuannya untuk Hisham tahu kata Hisham ni ada rupanya. Daripada tak ada, rupa-rupanya ada. Ada di mana? Ada dalam ilmu Allah. Rupanya Hisham ni adalah dalam pandangan Allah. Pasal pada suruh mai. Nak suruh menikmati wujud. Selama ni Hisham tak wujud dalam bentuk. Hisham wujud dalam ilmu. Maka dia zahirkan. Kenapa?
kerana dia sangat mengingati Hisham. Apa perlu Hisham kena ada? Supaya Hisham dapat menikmati nikmat yang selama ni Hisham tak pernah nikmati. Apa dia yang Hisham tak pernah nikmati? Wujud Ustaz. Tak pernah nikmati wujud. Dia bagilah wujud. Dalam wujud tu, ada apa yang paling besar? Yang tak pernah Hisham tahu. Ada pengetahuan. Wujud tu pengetahuan. Hisham dah mengetahui. Untuk apa? Untuk menikmati semua benda. Tanpa pengetahuan, Hisham nak nikmati benda macam mana? Maka apa lagi dalam wujud? Dalam wujud Hisham ada rasa. Dalam wujud Hisham ada kefahaman. Dalam wujud Hisham ada kekuatan. Dalam wujud Hisham ada pendengaran, penglihatan, perasaan, semua ada. Pasal apa? Nak suruh nikmati. Sebab sebelum ni tak ada. Pasal apa? Itulah sayang dan kasih Tuhan dekat Hisham sebelum ada. Bila? Sebelum ada segala-galanya, kasih tu dah ada dekat Hisham. Apa tanda? Daripada tak ada, dia buat bagi, ada. Tu tanda kasih. Pernah tak merasa wujud ni satu tanda kasih? Tak mau bagi Hisham sunyi. Buat ayah, buat mak, buat abang, buat adik, buat kak, buat sepupu, buat kupu-kupu, buat ramah-ramah, buat semua, buat belon, buat semua. Adakah Syam melihat daripada tu, melihat kepada ni lah kasih Tuhan? Kalau Hisham nak tanya Tuhan, Hisham nak tanya apa? Tahu Ustaz nak tanya apa? Tanyalah. Aku nak tanya, ya Allah, kenapa hang kasih sangat dekat aku? Kenapa hang kasih sangat dekat aku ni? Aku bukan ada layak apa pun. Aku tak ada bakat apa pun. Aku tak ada keistimewaan apa pun. Aku tak ada kelebihan apa pun. Tapi kenapa hang kasih kat aku juga? Lepas tu Tuhan jawab kat Hisham. Yang nak tanya aku siapa? Hisham pun boleh abang dia. Pasal aku malu sangat. Aku tak layak tapi dia bang tengok aku. Tuhan pun jawab. Ikut suka aku lah. Bukan urusan hang, urusan aku. Hang nikmati semua aku bagi kat hang. Kalau hang buat baik, hang syukur. Kalau hang buat jahat, hang minta ampun. Apa masalah pula? Aku dah lengkapi semua hidup hang. Berapa batang gigi Tuhan buat? 32 Ustaz. Jawab Syam. 32 batang gigi ada minta sebatang 2 ubang, 3 ubang. Tak ada Ustaz. Tak nampak dia tak nak minta apa pun. Aku tak minta apa pun kat hang. Aku nak hang merasai nikmat diri hang yang aku pandang dulu ni. Yang aku tengok dulu dalam kemuliaan, keindahan. Hang tengok, hang nikmati lah. Dah hang balik mai kat aku. Macam mana balik mai kat aku? Hang syukuri diri hang kerana aku tengok. Hang syukuri diri hang kerana aku kenang. Hang syukuri diri hang kerana aku kenal hang. Hang tak payah pergi tang lain sebab hang bukan boleh pergi ke mana pun. Hang sentiasa ada dengan aku. Kita tanya, ni semua kehendak hang. Kalau kehendak aku, hang boleh buat apa? Tak boleh buat apa? Hang bersoal benda yang hang tak boleh buat apa? Hang nak bersoal benda yang hang boleh buat. Apa benda pun hang tak boleh buat. Semua aku bagi kat hang. Jadi apa hang boleh buat? Hang habaq kata Tuhan, hang jangan tengoklah tak betul aku ni. Pasal apa? Hang tahu dah aku teruk ni. Hang tengoklah bagaimana aku malu kat hang Tuhan. Tak usah tanya apa Tuhan buat. Tanya apa kita buat. Hak Tuhan buat tak payah tanya sebab dia buat dengan kesempurnaan. Kita yang buat tak sempurna. Tu ayat Tok Wan saya tu. Hak Tuhan buat usah tanya. Dia buat semua elok lah. Tak boleh komplain sikit pun. Nak komplain hak kita buat. Kalau kita tanya dia, pasal apa hang buat ni semua? Hang wujudkan aku. Tuhan kata, hak aku ikut suka aku lah. Aku nak buat apa pun.
Aku tak buat hang kadai pun mujur. Hang tak nak tengok macam mana aku bawa angin mai kat hang? Hang tak payah tengok macam mana aku mai cahaya matahari kena hang. Hang tak payah tengok. Hang tak nak tengok aku hujan yang kuat turun kat hang kerana sayang aku gila-gila kat hang. Hang tak nak tengok kasih sayang aku duk tumpu pada diri hang di atas semua perkara. Kita bersoal, ya Allah, pasal apa hang tak buka pintu hati aku? Aku ni sebenarnya gelap Tuhan. Tuhan kata hang tahu pun. Mainlah kat aku. Aku buka untuk hang. Aku tak zalim dengan hang. Masalahnya, hang nak sama naik dengan aku. Hang nak tanya apa sebab aku buat. Hang tanya dah kena aku ikut suka. Kita tak boleh buat apa. Itu urusan aku, bukan urusan hang. Hang jaga urusan hang sudah. Baik, Ustaz. Faham, Ustaz. Hang tanya apa yang hang buat. Apa yang hang buat untuk mengenang aku? Apa yang hang buat untuk ingat kasih aku macam mana aku cinta kat hang? Apa yang buat? Hang tak buat pun. Tiba-tiba hang tanya urusan aku. Hang siapa nak tanya aku? Aku buka Lauh Mahfuz ke aku tanya hang? Aku tak tanya hang, aku buat sendiri. Tiba-tiba hang nak komplain Lauh Mahfuz tu. Hang nak tanya aku, hang nak habaq aku. Hang dah buat semua, aku nak buat macam mana? Hang siapa nak tanya aku tu? Ustaz, faham. Alright. Terima kasih banyak, Ustaz. Boleh fahamnya. Confirm boleh fahamnya. Jangan bimbang bahasa mudah ini. Wajib faham. Kunci yang saya faham, kunci dia jangan tanya apa Allah bagi kat kita, apa yang kita buat kat Allah. Dia bagi. Tanya apa kita duk buat ni, betul ke tak ni? Ya Allah, minta ampun. Itu betul. Terima kasih, Ustaz. Baik. Bagus. Tanya lepaskan kekeliruan. Padu amat. So, dia pergi tanya tu. Itulah pasal. Dia pergi tanya. So dia pergi tanya mak ayah dia. Pasal apa mak sayang ni? Pergi tanya. Pergi tanya mak ayah lagi, nasib baik. Ya abang, nasib tak baik, nampak sampai. Okey Ustaz, soalan daripada Fazal. Ustaz, macam mana niat yang betul waktu nak solat tu Ustaz? Adakah terdetik nak solat tu dikira niat? Bergegah hati Ustaz nak tanya soalan ni. Teringat nak solat tu lah niat. Apa dia niat sebenarnya? Kenai dia tu timbullah niat tu. Adalah berdirilah niat tu. Tak kenai niat apa? Lah ni kita kenai syurga. Kita kata aja kenai dia dah. Kita kenai syurga. Sebab hati kita lebih tumpu kat syurga. Boleh masuk syurga. Macam mana kita nak niat kalau kita tak kenai? Kalau niat juga, tiru lah. Baik. Okey Ustaz, soalan daripada Abang Aziz. Ustaz, kalau kita bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan muka baginda tidak kelihatan, ia sedang memberikan ceramah dengan umatnya dan berserta saya di pohon yang redup. Apa petandanya Ustaz tu? Saya abang. Petanda dia esok di akhirat jangan lupa kata kita pernah bertemu abang kat Nabi, okey? Kalau dia panggil yang bertanya ni besok di akhirat, jangan lupa kat saya, jangan lupa kat Lee, jangan lupa kat kawan-kawan ni. Amin. Hai. Kacau. Sering habis Baik. Okey, ada lagi soalan? Kita bagi 5 minit lagi. Saya Nizam. Dia kata Nizam pun kata saya jangan lupa. Semua. Ajak semua. Sebab tu dia kata apa dia kata jamaah. Sebab tu dia kata jamaah. Kalau mimpi jumpa Nabi itu memang jumpa betul ya. Kalau tak jumpa muka memang betul ya. Pasal apa boleh mimpi? Pasal berdiri yang sama. Kita tak boleh sebut Muhammad, melainkan kita rasa sama. Baru boleh sebut Muhammad tu. Walaupun kita tak faham yang sama, kita rasa yang sama. Hanya Muhammad, mengenal Muhammad. Itu lebih senang sikit.
Yang boleh mengenal Muhammad ni Muhammad saja. Yang tak ada Muhammad tak boleh mengenal Muhammad. Okey. Sesak dada Ustaz. Aduh. Habis darah kanan darah benak. Wah, habis. Darah tinggal satu sudu. Ustaz duk bagi dari tadi sampai hidung saya sumbat kat sini lah. Kita semua di sini ada 50. Allahu Akbar. Berapa ada darah ni? 54. 54 orang ni semua diri tu, diri Muhammad tu. Mungkinlah persen saja. Banyak atau sikit. Tapi diri tu lah. Sebab Nabi kata dah, aku sangat kasih kat mereka dan mereka pun sangat kasih kat aku. Aku tak nak jumpa mereka. Mereka tak nak jumpa aku. Aku tak nak bersalaman dengan mereka. Mereka tak nak bersalaman dengan aku. Mereka tak nak dengar suara aku. Tapi mereka sangat cinta dekat aku. Aku sangat kasih kat mereka. Habis tu, nak apa lagi? Nak cerita apa lagi ni? Tepat. Kita sebut Muhammad tu seolah-olah Muhammad tu kita macam duk jumpa hari-hari. Hari-hari. Duk dengar dia hari-hari. Hari-hari pun perbicaraan hak kita bicara ni yang dibicarakan oleh dia. Tidak kita nak bicara apa-apa ni benda macam ni. Allah. Cannot story lah. Abali tu macam nak bully ni tu. Lah kali tak tahu. Dia kata hari guling. Dia hangguling. Dia duduk dengan saya dah lebih dah 5 tahun dah saya ingat. Allahu Akbar. Ya Allah. Tapi betul Ustaz, sampai satu masa tu tak boleh nak tengok Ustaz. Tak boleh nak tengok. Siapa tanya tu lagi, cakap yang berbisik mengajak kita balik. Tak, mengajak melepaskan rindu. Nak balik mana? Nak balik dah nak balik mana? Kita nak balik, nak tukar tempat je, bukan nak balik. Ya. Kali dia buat main takkan nak bagi hilang, dia tak bagi hilang dah. Cuma tukar tempat. Sekali dia tengok, kekal lah tengok tu selama-lamanya. Betul. Tapi Ustaz nak renung lama-lama tak boleh Ustaz. Oh, malu Ustaz. Tengok nah. Kita tak pakai baju. Tapi duduk di cermin muka, cermin besar. Kita malu dah. Diri Malu tak dah. boleh. Pasal dia terlalu indah. Kita tengok dengan tengok yang rendah. Allah, mana boleh macam tu. Sebab tu kita aurat baru boleh tengok. Pasal dia terlampau hebat. Jeling sikit je Ustaz. Jeling sikit cukup lah. Jam. Okey Ustaz. Biasa kita tangguh dulu Ustaz. Nanti kita sambung lagi. Baik, lebih kurang minta maaf nyak-nyak semua. Syam, minta maaf nyak-nyak Syam. Saya bagi kasar-kasar sikit, minta maaf. Tapi sangat baik untuk anda. Anda kedah jalan ini. Terima kasih banyak untuk pencerahan. Saya balun baik. Tak apa Ustaz. Dan okey. Dan ketahuilah Rasulullah dengan kita tak pernah jauh sesaat pun. Sentiasa ada dengan kita. Sebab kekasih yang paling tinggi nilai kasih dia Nabi ya. InsyaAllah. Dan lebih kurang bahasa minta maaf pada semua yang ada dalam ni.
kasak, gedegak, gedebuk, saya kena buh lagu tu, tidak lambat sampai. Kan? Kenapa? Umur panjang, kita jumpa lagi insya-Allah. Baik, insya-Allah. Moga-moga perjalanan kita terus diberi kemudahan oleh Tuhan. InsyaAllah. Amin. Dan saya sudahi dengan aqul qawli wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Raditu bil rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasula. Allahumma ftah alaina futuhal arifin warzuqna haman nabiyyin bijai ikhtamil mursalin. Allahumma fitna fid din wa alimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqan haqqan wa dhukna ittiba'ah wa arinal batila batilan wa dhukna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا